6 telekomunikasi di Malaysia. Tapi kita buat 3 subtopik saja. Minggu depan kita sambung lagi. Okey, objektif kita hari ini, di akhir pengajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 alat telekomunikasi di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Dan yang ketiga, menghuraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okey? Ada yang nak tanya ke? Dengar suara tu? Okey, dah baca kan? Cikgu dah suruh awak baca kan 2 minggu lepas? 2 minggu pula, 2 hari lepas. Baca ke tak? Baca. Muiz baca ke tak? Muiz baca ke tak? Siapa lagi kat situ? Siapa ada yang bercakap tu? Hello, ada orang tak? Tak ada respon pun? Dah baca. Cikgu tak dengar suara pun. Awak dengar suara cikgu tak? Dengar. Adam Haris, dengar tak suara cikgu? Dengar. Siapa lagi? Balkis, dengar? Justin, semua body, mami please. Siapa yang cakap? Ivan cakap. Ivan nak cakap apa? Okey, kamu dah baca, cikgu dah suruh awak baca dulu bab 6 sebelum masuk kelas ni. Okey. Tadi kita dah tengok objektif. Kita dah tengok objektif yang pertama adalah alat-alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, boleh siapa tolong senaraikan atau sebutkan alat telekomunikasi yang ada kat Malaysia ni, yang dah awak baca dan awak tahu. Apa alat telekomunikasi yang ada kat Malaysia? Telefon. Telefon. Okey, lagi? Felicia, apa lagi? Telefon bimbit. Telefon bimbit. Lagi? Komputer. Telefon pintar. Telefon pintar. Lagi? Telegraf. 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 Lagi? Mesin telex. Mesin telex. Mesin telex. Okey, lagi? Mesin fax. Mesin fax. Ada lagi tak? Ada. Tak ada dah? Itu saja? Okey, kita tengok. Betul tak kawan kamu sebut apa alat telekomunikasi yang ada dekat Malaysia? Okey, tengok yang pertama. Okey, ini alat telekomunikasi yang ada di Malaysia. Betul tak kawan kamu sebut tadi? Telegraf. Ada, telefon ada, telefon bimbit ada, mesin telex ada, mesin fax ada, telefon pintar ada. Bagus, semua pun ada. Okey, kita tengok sikit. Apa yang dimaksudkan dengan telekomunikasi? Kamu tengok sebelah atas ni. Okey, apakah maksud telekomunikasi? Okey, telekomunikasi ni dia berasal daripada perkataan Greek, iaitu tele tu bermaksud sangat jauh. Tele bermaksud sangat jauh. Okey, manakala komunikasi pula adalah proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Itu adalah komunikasi. Kalau digabungkan jadi telekomunikasi, maksud dia pula ialah sesuatu interaksi melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dan penerima. Maksudnya, telekomunikasi tu kita nak berinteraksi antara penyampai dan penerima, tapi pada jarak yang jauh. Macam sekarang lah. Kamu kan jauh dengan cikgu, tapi kita boleh berinteraksi. Ini adalah telekomunikasi. Awak ada kat rumah awak, cikgu ada kat rumah cikgu, tapi kita boleh berinteraksi. So ini adalah telekomunikasi.
Okey, boleh? Boleh faham? Boleh. Faham? Boleh, Cikgu. boleh. Okey. Kenapa suara kamu macam jauh je? Suara cikgu clear ke tak? Clear. Clear, clear. Clear Clear, eh? cikgu. Line clear eh? Okey. Ini adalah antara contoh alat telekomunikasi yang ada di Malaysia yang kawan kamu dah sebut tadi. Okey, yang pertama adalah telegraf. Telegraf ni dia diperkenalkan oleh British. Awak tengok dia punya huraian ni. Okey, di Tanah Melayu pada tahun 1876. 1876. Cikgu pun tak lahir lagi. Awak lagi lah. Okey, masa tu telegraf ni hanya untuk urusan pentadbiran saja. Okey, orang awam tak guna. Ni hanya untuk pentadbiran saja. Okey, mereka hantar maklumat dari jauh sampai ke satu tempat tu menggunakan telegraf. Okey, pernah tengok telegraf tak? Nanti awak tengoklah, cikgu nak tunjuk. Tak boleh lah tadi tak nampak. Okey, awak boleh search dekat internet telegraf. Ada bentuk dia. Kalau dalam buku ada tak? Dalam buku? Dalam buku Ada, teks. cikgu. Ada gambar telegraf Ada. tak? Ada kan? Ada. Okey, awak boleh tengok kat situ. Dia ada macam-macam jenis. Jadi awak boleh search kat internet lah. Okey, yang kedua adalah telefon. Okey, bila dah wujudnya telegraf, okey, lepas tu dia wujud pula telefon. Okey, telefon ni adalah telefon talian tetap. Dia mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891. Okey, dan sangat penting kerana permintaan sangat meningkat. Awak rasa kenapa permintaan telefon ni sangat meningkat? Kenapa bila diperkenalkan talian-talian tetap ni, dia permintaan dia sangat meningkat? Kenapa? Siapa boleh jawab? Untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pandai. Untuk berkomunikasi dengan orang lain lebih mudah kan? Jadi, kenapa dia orang tak nak guna telefon? Kalau sudah ada telefon, boleh telefon orang yang jauh. Jadi mereka lebih mudah, tak payah nak kena tulis surat. Kalau nak tulis surat kan ambil masa yang lama. Jadi kalau ada telefon lebih mudah. Jadi semua orang sangatlah permintaan dia pun jadi tinggi. Okey, yang seterusnya. Bila wujudnya telefon, dia upgrade pula jadi telefon bimbit. Okey, telefon bimbit ni macam mana? Kita boleh bawa ke mana-mana saja. Pandai. Okey, telefon bimbit. Bimbit maksudnya kita boleh bawa ke mana-mana. Tak semestinya duduk kat rumah. Awak pergi mana awak boleh bawa je telefon bimbit ni. Okey, telefon bimbit ni dia dikenali sebagai telefon sesular atau telefon tanpa wire. Kalau telefon talian tetap, dia ada wire. Awak hanya boleh letak kat satu tempat je. Contoh dekat rumah awak tak boleh bawa dia pergi tempat lain, ataupun awak tak boleh nak bawa dia, katalah telefon tu duduk dekat ruang tamu, nak bawa masuk bilik pun tak boleh sebab dia memang ada di situ, wire dia di situ. Kalau telefon bimbit awak boleh bawa dia ke mana-mana. Okey, telefon bimbit ni dia diperkenalkan pada tahun 1980-an. So 1980-an ni cikgu dah ada lah. Tapi 80-an tu tak tahulah 80 berapa. Tapi dia bagi tahu kat sini diperkenalkan pada tahun 1980-an. Jadi dah lama dah telefon bimbit ni. Sebelum awak lahir lagi dia dah ada dah. Okey. Okey, lepas itu ada telefon pintar. Awak lahir terus ada telefon pintar. Betul tak? Dah ada telefon dah, smartphone ataupun kata lain dia adalah smartphone. Ini lebih canggih daripada telefon bimbit. Okey, telefon bimbit tadi hanya boleh telefon dan ber-SMS sahaja. Okey, telefon pintar dia lebih banyak aplikasi yang boleh dilakukan. Okey. Ada apa dalam telefon pintar? Ada apa? Dia merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet, juga aplikasi aplikasi media sosial seperti Facebook. Kamu duk main Facebook, main Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, semua ada dalam telefon pintar. Telefon bimbit ada tak?
Siapa guna lagi telefon bimbit? Ada tak kamu guna telefon bimbit? Siapa Tak. guna? Ya. Ha? Siapa ada telefon bimbit lagi? Oh, tak ada. Semua pakai telefon pintar dah. Canggih kan? Sebab tu awak boleh. Kita boleh berinteraksi sekarang ni. Boleh tengok muka. Boleh dengar suara cikgu. Kamu dah guna telefon pintar. Okey. Yang seterusnya, mesin telex yang sebelah atas ni. Okey, mesin telex ni dia jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, dia mesin telex ni dia macam mesin fax tapi dia boleh mengirim pesanan dalam bentuk teks saja. Okey, dia tak boleh kirim dalam bentuk lain. Okey, yang seterusnya mesin fax. Okey, dia teknologi komunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Yang ini yang mesin telex ni kita type kat situ dan hantar. Kalau mesin fax kita boleh masukkan bahan yang sudah bertype macam scan tu, nanti dia scan dan dia hantar pada orang yang nak kita hantar tu. Jadi dia lebih canggih lah. Okey, faham tak di situ? Faham ke tak faham? Faham. Faham, Yang lain cikgu. faham ke tak? Tidur ke bulan puasa ni? Faham. Senyap je. Faham. Ada yang tidur ke? Muiz mana? Muiz tak aktif pun. Letih ke Muiz? Mana Muiz? Tak ada respon pun. Okey, kita teruskan dengan kemajuan alat telekomunikasi. Okey, di sini kita boleh tengok kemajuan dalam telekomunikasi ni memang nampak dengan jelas. Okey, kita tengok sejauh manakah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baru dengan pembinaan stesen satelit bumi yang pertama di Kuantan. Okey, yang pertama dibina adalah di Kuantan, Pahang. Okey, pada 6 April 1970. 1970 dah ada dah. Lepas tu dibina di Alor Gajah, Melaka. Lepas tu di Sarawak, Semantan, Sarawak. Lepas tu wilayah Persekutuan Labuan dan Cyberjaya, Selangor. Siapa pernah tengok yang dekat Cyberjaya Selangor tu? Yang misat tu dia tulis. Ni dalam gambar ni. Ada nampak piring yang besar ni. Okey, ini adalah stesen satelit bumi. Dia ada kat Cyberjaya. Kalau awak pergi Putrajaya, awak keluar dari itu tu, turun nak pergi Putrajaya, nanti dia ada sebelah kiri. Awak boleh nampak. Okey. Itu adalah stesen satelit bumi. Okey, pelancaran awak boleh tengoklah dekat sini. Ini pelancaran satelit Asia. Asia Timur Malaysia ni. MISAT 1, MISAT 2, MISAT 3. Kenapa ada MISAT 1, 2, 3 tu? Maksudnya dia upgrade lah. Dia maksudnya dia bagi lagi baik dan lagi baik. Okey. Sekarang kita ada MISAT 3B. Okey. Dia dilancarkan pada 12 September 2014. Okey, itu adalah MISAT lah. Awak boleh tengok kat sini. Tahun dia pun ada. Dan buku ada kan? Okey, tengok gambar ni. Ini adalah nama dia Tiongxat 1. Nampak? Ini adalah gambar satelit ni. Bentuk dia macam-macam ada. Yang ni Razaksat. Okey, kalau Tiongxat 1 ni, dia dilancarkan pada 26 bulan 9 2000, tahun 2000. Okey, dia punya misi utama dia adalah pencerapan bumi, uji kaji saintifik dan juga aplikasi komunikasi. So dia ada 3 misi. Kenapa dia orang wujudkan Tiongxat ni? Kenapa dia orang buat Tiongxat ni? Inilah dia punya misi. Okey, Razaksat ini dilancarkan pada 14 bulan 7 2009. 9 tahun selepas Tiongxat tadi. Ni bentuk dia macam ni pula. Awak boleh tengok ni. Ni dekat luar bumi ni. Semua ni adalah dia berada di luar bumi, di angkasa ni. Okey. Yang ini kalau Razaksat ni dia merupakan satelit mikro kedua
Dia menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Maksudnya bila guna kamera yang canggih, so gambar yang kita dapat tu lebih, maksudnya paparan yang kita dapat tu lebih jelas. Okey. Okey, kita tengok pula ni. Bila adanya satelit, lepas tu dia wujudkan sistem television pertama iaitu ASTRO. ASTRO adalah sistem television pertama yang dia menggunakan perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia. Kalau awak tengok Astro, banyak channel kan? Channel Korea ada, channel China ada, India ada. Maksudnya kita boleh tengok cerita dari luar negara. Itu semua adalah menggunakan satelit lah. Okay? Sebab itulah Astro dia minta kita bayar sebab dia menawarkan perkhidmatan untuk program-program dari luar negara. So dia ada berapa kat situ? 185 saluran televisyen dan saluran radio. Okay, ini Astro yang awak tengok tu, kenapa awak boleh tengok cerita dari luar negara? Semua tu adalah menggunakan perkhidmatan televisyen bersatelit. Okay, faham kat situ? Faham ke tak faham? Cikgu cakap seorang-seorang ke? Faham cikgu. Mana ni? Nak kejut tidur jap. Siapa? Kamu tak boleh bercakap ke? Ramai tak boleh cakap ke? Faham, yes. Canon EOS. Okey. So, boleh kan sampai situ? Cikgu teruskan. Nanti awak kena dengar. Nanti cikgu tanya seorang-seorang. Okey, cikgu teruskan boleh? Kenapa ni lemah ya? Semua letih Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kemajuan yang kedua adalah kabel fiber optik. Apa benda kabel fiber optik ni? Okey, nampak macam kabel biasa kan, tapi dia adalah rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana dibuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Dia digunakan untuk menyalurkan informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Okey, dengan adanya kabel fiber optik ni, apa yang diterima akan dapat sama. Okey, sebab itulah kalau kita tengok sekarang komputer, grafik semua kita boleh buat menggunakan komputer. Sebab dia ada penggunaan kabel fiber optik ni. Bila maklumat itu diberi, okey, disalurkan kepada komputer, kan dia jaringan komputer kan. Jadi benda itu yang memang nampak sebiji apa yang diberikan tu. Sebab dengan adanya kabel fiber optik, color pun sama, okey, bentuk pun sama. Jadi bila adanya kabel fiber optik ni, dia lebihlah rangkaian telekomunikasi Malaysia ni lebih meningkat maju kalau dia memang menggunakan ini. Sebab tu awak tengok rancangan kat TV semua colourful kan, warna-warni. Dia gunakan kabel fiber optik ni. So dia memindahkan arus data tu dalam dunia jaringan komputer lah. Maksudnya data yang kita dapat tu semuanya sama saja. Okey. Itu adalah kabel fiber optik. Okey, yang seterusnya telefon pintar. Okey, telefon pintar ni pun dia ada 3G dan terkini 4G. Dia membentuk banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, SMS, okey, perbualan video, telesidang macam kita buat ni, okey, dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat tu turun. Okey, ciri-ciri rekaan luaran dan dalam menggunakan teknologi tinggi. Okey, makin hari makin bermacam-macam jenis telefon bimbit, telefon pintar yang dikeluarkan. Ada yang 2 kamera lah, ada yang kamera boleh keluar lah. So awak boleh nampak dekat situ, itu adalah kemajuan teknologi tinggi. Okey, dia boleh macam-macam lah. Telefon awak kan guna smartphone.
Siapa yang guna iPhone lagi lah tahu kan. So awak boleh nampak dekat situ. Okay, kemajuan dalam telefon pintar. Telefon pintar. Okay, smartphone. Okay, itu adalah telefon pintar. Okay, kita tengok yang seterusnya. Syarikat telekomunikasi. Okay, syarikat telekomunikasi ni TM. TM ni memang kita dah tahu dah. Memang dah lama dah. Telekom Malaysia ni telah memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Dulu TM dia hanya ada telefon talian tetap. Sekarang dia dah ada wifi, dia dah buat jaringan dia dah satu seluruh Malaysia ni boleh dapat capaian kalau telefon kalau guna TM ni. Kalau telefon rumah, awak pergilah kat kampung-kampung mana pun mesti akan ada telefon tetap ni. Okey. Di samping itu ada juga syarikat telekomunikasi swasta, dia merancangkan lagi dan memainkan peranan untuk meningkatkan kemajuan dalam telekomunikasi ni. Contoh dia Maxis. Okey, lepas tu ada apa? Telkom, Digi, itu adalah syarikat telekomunikasi swasta lah. Dia pun ada ni sekali usaha untuk merancangkan lagi syarikat telekomunikasi kat Malaysia ni. So dia banyak lah, kita ada banyak lah syarikat telekomunikasi, bukan saja Telekom Malaysia. Okey, itu adalah kemajuan. Ni antara kemajuan yang ada di Malaysia. Okey, itu adalah alat telekomunikasi. Kita tengok pula. Okey, senyap je. Okey, komputer. Komputer pun sama juga. Okey, dia alat telekomunikasi yang lengkap dengan perisian kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. So, komputer pun awak boleh nampak kemajuan dia. Dulu komputer dia punya monitor pun besar kan. Sekarang dia dah flat screen. Sekarang dah tak pakai sangat. Orang guna laptop, notebook. So dia adalah kemajuan di situ, awak boleh nampak kan. Okay, nanti awak tengoklah kat sini. Cikgu nak baca satu-satu. Okay, yang seterusnya koridor raya multimedia atau multimedia super koridor. Dia perkembangan ICT telah mendorong penubuhan MSc ni yang berpusat di Cyberjaya. Okay, MSc ni tujuan dia apa? Untuk menarik syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri tempatan. Dia syarikat yang menawarkan lah dekat syarikat-syarikat lain. Okey, ini adalah kemajuan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh kot. Sebenarnya boleh kot. Okey. Ni tadi cikgu dah cakap, sekarang cikgu nak awak yang bercakap. Okey, tadi kita dah tengok alat telekomunikasi ada di Malaysia, kita dah tengok kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia dan sekarang kita nak tengok kepentingan dia. Okey, kepentingan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, sebutkan satu, siapa ya? Cikgu sebut nama. Sakti. Mana Sakti? Hello Sakti. Oh, senyap je. Cikgu punya skrin, kenapa? Hilang? Oh tak, cikgu tak buka tu. Cikgu nak tanya kamu dulu. Okey, Christopher, apa dia kepentingan alat telekomunikasi? Apa pentingnya telekomunikasi di Malaysia ni? Cuba share dengan kawan, sebut satu. Apa kepentingan dia? Kepentingan telekomunikasi. Sebut. Boleh communicate di mana-mana. Okay, Wilson kata boleh berkomunikasi di mana-mana saja. Okay, maksud dia
dapat berhubung dengan siapa sahaja. Okey, betul. Bagus Wilson. Dia tadi dekat chat tu. Okey, Christopher mengeratkan silaturahim. Okey, bagus. Lagi yang boleh cakap ni, Fikah. Fikah. Meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Okey, meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Okey, lagi Ivan. Mana Ivan? Ivan. Kashwini. Apa lagi Kashwini? Apa lagi kepentingan telekomunikasi? Selain dari kawan-kawan Segala- tadi. Segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Apa dia? Pengurusan apa? Segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Okey. Maksudnya mana dia tadi? Urusan kerajaan, pihak kerajaan dan swasta menjadi cepat dan mudah. Okey, betul. Lagi? Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Okey, Christopher bagus. Lagi? Lagi? Siapa lagi yang boleh ni? Mesti cikgu tengok nama. Semua tak nak cakap. Eng Li Hang. Apa lagi Eng Li Hang? Apa lagi kepentingan alat telekomunikasi? Selain daripada yang kawan awak dah share. Apa? Eng Li Hang. 佢哋計1、2、3、4呢個有差唔多50個啩。 Tak ada ni pun. 有幾粒金幣，幾粒金 Chat 幣。 ke? Eng Li Hang. Sorry. Eng Li Ziang. Eng Li Hang adik dia. Confuse lah cikgu. Sorry, Eng Li Ziang. Apa lagi Eng Li Ziang? 賺到個錢啊！唔係你點樣寫？ Apa lagi Eng Li Ziang? Mana? Awak boleh cakap kan? Siapa? Perkhidmatan. Okey, Christopher tulis urusan kewangan dan perkhidmatan membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah. So awak tak payahlah nak pergi bank. Awak boleh guna alat telekomunikasi saja seperti telefon pintar ke, komputer ke untuk buat transaksi. Awak nak masukkan duit dekat siapa-siapa ke, nak bayar apa-apa ke, boleh urusan kewangan lebih mudah. Okey, lagi? Ada lagi tak? Data dapat disimpan dengan selamat. Okey, betul. Lagi? Ada lagi? Okey, banyak lagi ke? Ada lagi? Data ramalan cuaca dan fenomena alam yang lebih cepat, lebih tepat. Lebih tepat dengan adanya satelit. Okey, lagi? Siaran langsung kan? Kalau awak nak tengok live tu secara langsung, okey, boleh siaran langsung boleh dilihat melalui aplikasi satelit. Okey, maksudnya dengan adanya satelit tu awak boleh tengok live sama ada kat dalam Malaysia ke kat luar negara ke, boleh. Okey, semua tu adalah kemajuan satelit, kepentingan dia. So awak dah boleh nampak kat sini. Kenapa awak boleh tengok cerita tu live? Kalau dia bersiaran pukul 2, awak boleh tengok pun pukul 2. Tapi tempat tu adalah di Korea. Awak tengok cerita Korea contohlah cik bagi kan. So awak boleh tengok pada masa yang sama, tu panggil siaran langsung. Okey, boleh. Okey, lagi siapa? Safia membolehkan tadbir urus pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Okey. Lagi menambahkan peluang pendidikan dan menyebabkan kos pembelajaran melalui e-pembelajaran. Okey, sekarang ni pun kita dah menggunakan e-pembelajaran kan? Pembelajaran atas talian. So ini adalah salah satu dia. Memudahkan
Tengoklah keadaan kita sekarang tak boleh nak pergi sekolah. So tapi kita boleh belajar juga dengan menggunakan telekomunikasi. Itu pentingnya. Faham tak? Awak dah boleh nampak. Tajuk kita ni memang benda tu berlaku. Kita dah alami dia. Okey? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Boleh. Okay, Boleh, tengok cikgu. sikit. Sama je slide yang awak buat tadi. Jawapan dia sama. Dia adalah suruhan yang awak dah sebut tadi. Semua ada. Okey, ini adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Dia mudah mendapatkan maklumat melalui internet. Okey, ni yang awak dah sebut. Data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Okey, kalau awak buat apa-apa kerja terus awak boleh save, simpan sama ada dalam handphone ataupun dalam laptop. So dia boleh simpan. Kalau macam awak print keluar, lepas tu maklumat tu hilang ke, rosak ke, awak boleh print balik sebab awak dah simpan. Itu adalah kepentingan dia. Boleh ke tak boleh? Okey, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Sabarlah, 2.5 jam. Okey, so kita dah belajar 3 subtopik iaitu alat telekomunikasi, kemajuan telekomunikasi dan kepentingan telekomunikasi. Okey. Sebelum jadi semua boleh kan? Okey, dari respon awak semua, okey. Cikgu rasa awak dah dapat sebab awak pun dah baca sebelum masuk kelas ni awak dah baca kan? Cikgu hanya tambah sikit saja dan terang apa yang untuk bagi awak lagi faham. Okey, sebelum kita habis, okey, nak uji awak boleh ke tak boleh. Cikgu harap keluarlah yang ni, kuis ni. Okey, semua orang boleh nampak tak kuis ni? Nampak tak? Ha? Nampak tak? Cikgu paparkan kuis tadi awak nampak tak? Ni cikgu papai sekali. Nampak tak? Nampak. Okey. Semua dah ready? Semua dah ready? Yang ni awak tak payah buka dekat lain. Cikgu tekan saja. Nanti awak jawab. Okey, semua dah ready? Cikgu boleh play quiz sekarang? Cikgu boleh play quiz sekarang? Okey, ready ya? 1, 2, cikgu play. 你买有一个有这个配列的东西啊，就会送你啊。哦，我还得有登录诶，这 Okey, 也会 siapa 登 nak 录啊， jawab? 我给你奖励。你2、3、4哦，你每天都要登录来拿。 Cikgu Siapa nak Telegram. jawab? Alat yang diperkenalkan oleh British pada Telegram. tahun 1876 很少吧，untuk menulisan pentadbiran di tanah Melayu. Telegram. 一个币啊，然后 Cikgu 换 Telegram. Okey, telegraf. Kita tengok jawapan. Betul ke tak? Ya, betul. Siapa? Kashwini Ya, cikgu. Okey, tengok soalan yang kedua pula. Dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar dikenalkan pada tahun 1984. 两个呢，有一块， Telefon bimbit. 50个才有50个才有 percent 啊。 Kita tengok betul tak? 对，很多这些。 Betul. Okey, soalan yang seterusnya. Mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891. Telefon. Telefon. Kita tengok betul tak telefon? Ya, betul. Okey, bagus. Lagi, soalan seterusnya. Pindahkan salinan dokumen dan disambung dengan rangkaian telefon. Mesin fax. Mesin fax. Mesin fax. Mesin fax ke mesin telex? Mesin fax. Mesin fax. Okey, kita tengok betul tak jawapan mesin fax? Betul, pandai. Siapa tu? 那很少吧？ Mesin telex. Telex.
Missing facts lah. Kawan kamu dah sebut tu, betul? Okey, tengok seterusnya. 这一 Okey, tally bermaksud Sangat jauh. Sangat jauh. sangat Sangat jauh. jauh. Okey, betul. Baik. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 6. Telekomunikasi bermaksud Interaksi jarak jauh antara penyampai dan penerima. okey, tengok betul ke tak? Ya, betul. Okey, lagi. Soalan yang ketujuh. Baguslah, semua fokus lah tadi. Okey, apakah maksud GPS? Yang ni apa? Siapa nak cuba? GPS. Global Positioning System. Global Positioning System. Global Positioning System. Positioning System. Tengok betul tak jawapan dia? Betul. Okey. Soalan ke-7. Soalan ke-8. Okey, tak payah guna lagi lah. Okey. Perkataan telekomunikasi berasal dari perkataan apa? Great. Okey, perkataan break. Okey, soalan seterusnya. 9. Berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Machine telex. Relax. Machine telex. Machine selection. Tadi disinfect. Okey. Soalan yang terakhir. Merangkumi peralatan komputer seperti internet, media dan aplikasi media sosial. Telefon pintar. Telefon 有10 pintar. 块哦。 Telefon pintar. Telefon, Pintar. Pintar. telefon 好的 pintar. ，delivery Ya. 还交上来。 Okey, betul semua. Hebatlah semua. 那这样子写字和拍照，然后它才会给3个金币。 Alisnya maksudnya ambil dia mic. So, awak dah boleh jawab semua, maksudnya awak fokus. Apa yang cikgu terang tadi awak dah ulang kaji sebelum masuk kelas. Okey, bagus. Syabas. Okey, untuk hari ini, okey, latihan untuk kelas cikgu dah masukkan dalam Google Classroom. Jadi awak boleh jawab dan hantar baliklah pada cikgu selewatnya hari Jumaat. Okey, untuk kelas cikgu Haris, cikgu akan bagi soalan tu dekat cikgu Haris, nanti dia akan hantar dekat kelas kamu lah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey tak hari ni? Semua boleh ikut? Semua faham? Faham. Okey, minggu depan kita akan buat bab yang sama. Okey, kita akan sambung bab yang sama tetapi subtopik yang seterusnya lah. Okey, yang ini tak habis lagi. Bab 6 tak habis lagi. Kita hanya ambil 3 subtopik sahaja. Okey, boleh? Okey, jadi dah 2.44 dah. Okey, cikgu dah atur lebih masa. Nanti awak ke kelas lain. Jadi sampai sini sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua sebab Terima kasih, cikgu. join kelas cikgu. Okey, jumpa minggu depan. Masa yang sama jugalah. Tapi channel yang lain. Channel untuk minggu depan punya. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye bye cikgu.